Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik yang ke-9 iaitu Suratul Unkhud. Perlu kita memahami bahawa Suratul Unkhud ini dia membawa maksud pembincangan tentang kemenjadian kontrak ataupun gambaran beberapa pembentukan kontrak sama ada melibatkan jual beli, perkahwinan, perceraian dan seumpamanya jika melibatkan perkara-perkara tertentu. Antaranya kita dah bincang tadi tentang halangan-halangan dalam kelayakan. Justru kontrak juga dari segi kemenjadiannya dia tertakluk kepada perkara-perkara tersebut. Antaranya mabuk, tidur, gila, ataupun perkara-perkara lain, contohnya ketika kita berlakon, kita belajar, kita bermain-main dengan lafaz ataupun kita tersalah, contohnya kita hantar SMS nak ceraikan isteri kita sebagai contohnya dengan tujuan bermain-main. Jadi apa Suratul Unkhudnya? Adakah kontrak itu berlaku ataupun tidak? Justru secara asasnya Suratul Unkhud ini dia bertitik tolak daripada ayat Al-Quran dan hadis, antaranya ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-6 yang kita sebutkan tadi. Wabtalul yatama hatta idza balagul nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujikanlah anak, latihkanlah, ujikanlah, teslah anak yatim itu sehingga mereka cukup umur balik. Dan apabila kamu nampak keadaan mereka itu rusydan ataupun matang, berkebolehan untuk menjaga harta, fadfa'u, serahkanlah ilaihim kepada mereka amwalahum, harta mereka. Justru dalam ayat ini dia menyentuh tentang proses baligh dan proses matang untuk diserahkan harta. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah dan Imam Ahmad, hadis sahih berkaitan halangan dalam kelayakan berkontrak, disebutkan rafi al-qalamu an salasain. Pena akan terangkat, maksudnya catatan amal ini tidak ditulis daripada 3 golongan. Siapa? Anin naimi hatta yastayqid, daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga. Wa anis saghiri hatta yakbar, daripada kanak-kanak kecil bukan main sehinggalah dia bermimpi ataupun dia balik. Wa anin majnuni, daripada orang yang gila, hatta yaqil, sehingga dia ni berakal ataupun dia ni waras. Justru kita akan melihat beberapa gambaran tentang kontrak-kontrak yang berhubung dengan perkara-perkara tertentu. Yang pertamanya tentang orang yang mabuk. Orang mabuk seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia merujuk kepada keadaan akal yang terhenti, yang tidak dapat membezakan antara baik ataupun buruk, tak dapat beza antara kebaikan ataupun mudarat. Itu mabuk. Mabuk mungkin berlaku, dia berlaku atas 2 faktor. Mungkin berlaku atas faktor yang harus, seperti mana dia makan ubat, dia kena cucuk dengan bius, ataupun dia dipaksa untuk minum arak sebagai contohnya, lalu dia mabuk. Ataupun berlaku sebab yang diharamkan, seperti sengaja ambil makanan yang memabukkan ataupun pergi ambil pil ecstasy dan seumpamanya. Justru dari segi mazhab dia ada beza. Mazhab Hanafi dan Syafi'i dia membezakan hukum dan juga kesan kontraknya kepada orang yang mabuk kerana diharuskan ataupun yang diharamkan. Yang diharuskan tadi macam kena bius dan seumpamanya tidak diambil kira pelakuannya. Tapi mabuk yang diharamkan dia akan diambil kira serta sah jika berlaku kontrak ketika dia mabuk. Kemudian
ada pandangan masyhur dalam mazhab Maliki dan juga Hambali di mana disebutkan bahawa pelaku dan juga kontrak orang yang mabuk keseluruhannya, sama ada dia mabuk ni secara harus ke ataupun mabuk yang diharamkan, dia adalah tidak sah dan tidak boleh dipertanggungjawabkan. Maksudnya orang yang mabuk ni kontraknya tidak sah. Jadi kontrak mereka tidak terpakai. Kenapa? Kerana mereka tidak mempunyai niat yang sebenar. Itu bagi orang yang mabuk. Kemudian yang keduanya bagi orang yang tidur. Tidur ni kita ketahui dia adalah perlakuan tabi'i. Yang semula jadi, yang berlaku kepada semua manusia. Dan memang tidak dapat dielakkan. Kita ni kalau kita nak berjaga sampai 4-5 hari tak tidur, saya ingat kita tidak akan upaya. Satu masa kita akan tidur juga. Justru perlakuan ini berlaku sama ada dirancang ataupun tidak. Hingga dia boleh menghalang seseorang untuk melaksanakan tanggungjawab. Jadi perlakuan orang tidur ni, dia ni tidak diambil kira. Tidak ambil kira walaupun akalnya dia tidak hilang akal, tetapi dia tidak ada sedar apa yang berlaku. Justru perlakuannya tidaklah diambil kira dan dia tidak memberi kesan hukum dalam kontrak. Seperti mana yang kita sebut tadi, wa anin naimi, dia tangkat penanya kepada orang yang tidur. Kemudian yang ketiganya, orang yang gila. Gila ni dia adalah satu bentuk kehilangan akal, kecacatan akal, di mana orang yang gila ini dia akan hilang kelayakan semasa tempoh gilanya. Dia bergantung. Sama ada gilanya berterusan ataupun gilanya sekejap-sekejap. Maksudnya bila dia gila, dia hilang kelayakan. Tapi bila dia hilang gilanya, maksudnya kelayakannya ataupun tanggungjawabnya itu akan muncul semula. Justru perbuatan ataupun perkataannya ketika tidak diambil kira, seolah-olah dia ni adalah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Wal majnuni hatta yaqil. Gila. Kemudian yang seterusnya, gambaran kemenjadian kontrak juga adalah seseorang yang tidak memahami ungkapan ataupun tidak memahami lafaz yang diucapkan. Ini berlaku sama ada dalam ijab ataupun qabul, di mana satu pihak sama ada ijab atau qabul, dia tidak memahami lafaz ataupun ungkapan yang diucapkan oleh pihak lain. Justru tidak wujud persetujuan yang sebenarnya dalam kontrak tersebut. Jadi apa kesannya? Kesannya adalah kontrak menjadi tidak sah. Sebab apa? Sebab niat sebenar tidak difahami. Seperti mana kita ketahui, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dia berdasarkan kepada niat. Kalau niatnya tidak difahami, maka terbatallah kontraknya ataupun kontraknya menjadi tidak sah. Namun sebenarnya perkara ini dia agak berbeza sedikit dengan satu pandangan minoriti yang agak daif dalam mazhab Hanafi, di mana menyebutkan dia sama kesan saja. Orang yang tak fahami itu dengan orang yang cakap yang sungguh-sungguh ataupun cakap yang main-main. Sama ada lafaz faham ataupun tak faham ataupun main-main, dia kesan hukumnya sama saja, di mana kontraknya diambil kira. Ini pandangan yang agak daif sebab dia bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tentang niat tadi. Kemudian yang seterusnya, bagaimana pula dengan ungkapan yang disebutkan ketika mana belajar ataupun dia mengajar ataupun dia berlakon. Kerana apa? Kerana ini berlaku. Contohnya kita berlakon dan drama. Kita kata kau kahwinlah dengan aku. Tiba-tiba pihak yang lain kata I do. Aku nak kahwin dengan kau. Jadi adakah kedua-duanya itu akan terlaksana akad nikahnya? Ataupun tidak? Jawapannya kita lihat bahawa ketika belajar, mengajar dan berlakon ni dia memang berlafaz kontrak. Tapi bukanlah sebagai niat utama ataupun niat dia bukanlah bertujuan untuk mewujudkan kontrak. Justru tidak diambil kira ataupun
memberi apa-apa kesan terhadap pembentukan kontrak. Namun di sana jika ada niat, dia akan berlaku. Contohnya suami isteri dia ni berlakon. Contohnya lah berlakon. Tiba-tiba memang disebut aku ceraikan kamu. Si lelaki sebut dan dia memang ada niat, maka hukumnya akan jatuh cerai. Walaupun berlakon dalam filem dengan syarat ada niat. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian yang seterusnya al-hazal. Al-hazal ni maksudnya bermain-main. Iaitu lafaz yang bukan niatnya untuk berkontrak, malahan tidak ada dipanggil apa? Taradin, tidak ada keredaan langsung. Sebaliknya bertujuan untuk bermain-main saja. Di sini ada beberapa pandangan. Pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dia sebut bila kita buat ini walaupun bermain-main, dia akan melahirkan kontrak dan juga memberi kesan terhadap kontrak itu. Terutamanya dalam bab nikah dan nikah cerai dan seumpamanya. Sebab di sana ada kontrak, ada 5 kontrak yang berkaitan dengan hak Allah. Iaitu ada 5. Yang pertama cerai, kahwin, kedua cerai, ketiga rujuk, keempat sumpah, kelima membebaskan hamba. 5 perkara ni kalau kita buat sama ada main-main ataupun tidak main-main, dianggap berlakunya kontrak. Namun di sana ada pandangan jumhur ulama yang memisahkan antara 2 kontrak. Satu kontrak berkaitan harta dan satu lagi kontrak berkaitan hak Allah yang Ustaz sebutkan 5 tadi. Jadi yang berkaitan harta ni dia tidak melahirkan kesan. Maksudnya tidak ada berlakunya kontrak. Namun kontrak berkaitan hak Allah walaupun dibuat secara main-main, dia juga akan terlaksana. Justru perkara ini adalah satu perkara yang agak penting, kepenyediaan ukhud apabila kita bermain-main dalam ucapan. Kemudian yang seterusnya adalah al-khata', iaitu tersalah. Tersalah dan yang terakhirnya paksaan. Tersalah dan juga paksaan ni dia ada kaitan dengan hadis hadis Hasan yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li," sesungguhnya Allah akan menghapuskan an ummati, daripada umat aku. Apa dia? Maksudnya Allah SWT tidak akan memikira dosa pahalanya. Ada 3 perkara. Yang pertama al-khata'a, iaitu dalam keadaan tersalah, wan nisyana, iaitu dalam keadaan lupa, dan yang ketiganya wa mastukrihu alaih, iaitu apabila dipaksa. Jadi 3 keadaan ini hadis menunjukkan bahawa tidak diambil kira dia punya tanggungjawab dan juga ataupun dia punya kontrak. Contohnya khata', tersalah, berlaku perbuatan ataupun kontrak tanpa niat. Sebab itu jumhur dia menyebutkan tidak memberi kesan berdasarkan dalil hadis yang kita sebutkan tadi. Ataupun tidak boleh menjadi kontrak. Seperti orang gila, orang terlupa, orang tersalah. Ini semuanya orang yang dipaksa tidak memberi kesan. Namun mazhab Hanafi dia sebut walaupun tersalah, begitu juga dalam hal-hal lain, bermain-main, terlupa dan seumpamanya, dia akan memberi kesan kepada kontrak. Begitu juga kalau dia terlupa dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab perkara ini dia sebut, sebab niat ni dia kata adalah perkara yang tidak dapat dilihat, perkara batin, tak dapat tengok. Justru umat Islam tidak boleh bermain-main dengan muamalah Islam. Tak boleh saja-saja tersalah, tak boleh saja-saja main-main dan seumpamanya. Kenapa? Kerana bagi mazhab Hanafi dia ini juga memberi kesan kepada kontrak. Tapi kita berpegang dengan pandangan jumhur lah. Dan yang terakhir paksaan. Paksaan ni dia menunjukkan ghairi tarab. Maksudnya menunjukkan kepada ketidakrelaan, tak bersetuju dan bukan kehendak sebenar niatnya buat begitu, dia hanyalah dipaksa. Justru jumhur sebut orang yang
melafazkan sesuatu dia tidak memberi kesan termasuk dalam kontrak berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi mazhab Hanafi seperti mana yang kita sebut tadi, dia memberi kesan. Sebab dia kalau dia sebut apa, kahwin, cerai, rujuk dan seumpamanya, dia memberi kesan kepada kontrak berkaitan hak-hak Allah dan juga memberi kesan kepada kontrak berkaitan harta. Ini mazhab Hanafi. Justru kita dapat lihat di sini gambaran-gambaran kontrak yang kemenjadiannya adalah tertakluk kepada beberapa perkara yang kita sebutkan, tetapi secara umumnya perkara-perkara yang disebutkan ini menurut pandangan mazhab kita dan juga jumhur, dia adalah halangan-halangan yang boleh terjadinya ataupun terbentuknya sesuatu kontrak. Saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan ada kefahamannya daripada topik yang ke-9 ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.